kita masih lagi membincangkan rentetan perkembangan terkini politik tanah air. Kalau anda terlepas, anda boleh saksikan di laman web kami astroawani.com, dan juga untuk anda yang baru menonton, mungkin perkembangan terbaru selesai sudah sesi menghadap 114 ahli parlimen yang dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menghadap dan juga mengesahkan pendirian masing-masing menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Itu juga disahkan Setiausaha Agong UMNO sendiri, Datuk Ahmad Maslan, dan juga menurut kerangka demokrasi semasa bermakna Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempunyai majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan, namun ia terserah kepada kebijaksanaan dan juga kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk memilih esok pada 11 petang insya-Allah akan berlangsungnya majlis khas dan juga pertemuan khas Majlis Raja-Raja Melayu yang akan menentukan pemilihan tersebut. Bermakna jika tidak ada sebarang perubahan dan juga sebarang halangan, minggu ini juga kita akan menerima perkabaran seorang Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri yang ke-9. Namun, dalam konteks perbincangan jam ini, sudah pasti kita melihat segenap aspek cabaran yang akan dihadapi oleh bukan sahaja seorang Perdana Menteri, namun kabinet yang akan dibentuk, kerajaan baru yang akan dibentuk tersebut dalam konteks bukan sahaja politik, bukan sahaja sosial, malah ekonomi. Kerana krisis ekonomi ini telah pun menjerat dan juga menekan masyarakat di kebanyakan level dan juga lapisan masyarakat tersebut. Ini yang saya bincangkan. Saya membawa seorang lagi tetamu saya pada jam ini, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan juga Politik Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Ya, Okey. Waalaikumsalam. Ya. Prof, pertama sekali kalau kita melihat terlebih dahulu, saya nak membawa kepada perubahan struktur ekonomi yang wajar diberikan tumpuan. Namun terlebih dahulu Prof, cabaran utama seorang Perdana Menteri dan juga Kabinet baru nanti ada dua perkara pada pandangan saya. Pertama sekali iaitu Belanjawan 2022 untuk setahun mendatang, dan kedua rancangan Malaysia ke-12 untuk 5 tahun mendatang. 5 tahun mendatang ini amat penting kerana apabila kita berdepan pandemik COVID-19, segala masalah yang kita hadapi pada masa kini memerlukan tempoh yang begitu panjang sekali untuk pemulihan. Memasukkan kembali orang ke dalam sektor pekerjaan. Barulah kita melihat kepada aspek gaji dan sebagainya yang turun pada tahun lepas dan sebagainya. Bagaimana kedua-dua aspek ini, apa yang harus diberikan tumpuan utama oleh seorang Perdana Menteri dan juga Kabinet nanti pada pandangan Prof sendiri? Ya, terima kasih Najib. Okey, saya melihat dalam konteks kepentingan ataupun perkara yang paling penting sekali untuk dilihat kepada Perdana Menteri baharu ini adalah daripada perspektif ekonomi. Namun begitu, perspektif ekonomi ini dia bersaling kait dengan sektor kesihatan, kerana kita tahu pun kalau kita ingin melihat kepada perubahan ataupun reformasi kepada struktur ekonomi itu, kita perlu juga melihat perubahan dari segi pendekatan kita dalam strategi kesihatan. Contohnya kalau kita meneruskan strategi perintah kawalan pergerakan yang terlalu lama, ini sebenarnya akan bukan sahaja membangkitkan proses perubahan struktur ekonomi, tetapi juga akan lebih menjejaskan lagi keadaan prestasi ekonomi negara. Jadi itu saya fikir pertama, dia saling berkait. Jadi perubahan dalam ekonomi perlu juga melibatkan perubahan dari segi strategi sistem kesihatan dan juga strategi kesihatan. Jadi dalam perspektif ekonomi, Najib telah pun membincangkan tadi kepentingan Belanjawan 2022 dan juga rancangan Malaysia ke-12. Saya bersetuju dengan perspektif ini kerana rancangan jangka pendek dan rancangan jangka sederhana itu adalah sangat penting. Namun begitu, saya juga melihat kepentingan rancangan jangka panjang, iaitu apa yang kita katakan wawasan kemakmuran bersama itu, dan juga kita memerlukan satu visi nasional yang pada ketika ini tidak wujud selepas daripada wawasan 2020 dan selepas daripada transformasi nasional 2050 yang tidak diperlukan, yang tidak diteruskan, sehingga ke hari ini kita tidak ada satu visi nasional untuk negara kita. Jadi saya berpendapat bahawa pada pelantikan Perdana Menteri yang baharu, apa yang perlu dilihat bukan sahaja daripada sudut jangka pendek dan sederhana, tetapi juga dari sudut jangka panjang. Maksudnya bagaimana kita nak menilai dan mengkaji semula wawasan kemakmuran bersama supaya ia lebih relevan dalam konteks pasca pandemik, dan juga melihat kepada visi nasional yang baharu menuju ke arah satu wawasan yang bagi saya lebih jelas pasca wawasan 2020. Bagaimana untuk kita melihat, kerana visi nasional yang dimaksudkan oleh Prof ini adalah jangka panjang.
25 tahun, 30 tahun ke hadapan kita melihat VC ini. Namun kalau kita melihat gejolak politik kita pada ketika ini, dalam tempoh 3 tahun ini khususnya, pelbagai perkara boleh dilakukan. Mungkin seorang Perdana Menteri yang dilantik mungkin ada kebanyakannya melihat kepada bagaimana legasi itu diwujudkan, legasi baru perlu diwujudkan dan sebagainya. Ini silih berganti. Bagaimana kita memastikan bahawa apapun dan juga siapa pun yang memerintah kelak, VC ini harus dikekalkan dan juga dijayakan, kerana kita tidak mahu seperti Wawasan 2020 berubah kepimpinan tidak mencapai hasratnya. Prof. Ya, saya bersetuju. Kerana bagi saya sekarang ini walaupun apa yang berlaku sememangnya kita perlu ada kelangsungan. Contohnya walaupun kerajaan seringkali berubah tetapi perancangan 5 tahun itu perlu ada. Dan kalau kita lihat dari perspektif Wawasan 2020 pun bertukarnya pemimpin pun saya fikir Wawasan 2020 itu masih lagi diteruskan sehinggalah tahun 2020. Jadi sebab itu saya katakan bila kita ada visi nasional, dia perlulah merentasi apa dikatakan kepentingan-kepentingan politik, dan ini adalah melibatkan dari segi perspektif membina negara. Sebagai contoh, kalau saya nak letakkan apakah kriteria ataupun elemen yang diperlukan untuk kita nak menstruktur semula ekonomi kita. Sebagai contoh, pemerkasaan dalam bidang digital ekonomi, memperkasakan dari segi dari segi contohnya pemerkasaan dari segi kelestarian itu. Ini semua saya fikir merentas bipartisan politik, kerana ini adalah perkara yang diperlukan untuk negara dalam jangka masa pendek. Sebagai contoh, kita lihat COVID-19 ini, pandemik ini telah pun mempersembahkan kepada kita kelemahan-kelemahan ekonomi. Sebagai contoh, dari sudut pemerkasaan, dari segi jaringan keselamatan sosial kita, dari segi bagaimana kita lihat ramai pekerja-pekerja yang berada di sektor tidak formal yang begitu vulnerable. Mereka ini saya fikir memerlukan satu pendekatan ataupun sistem strategi ekonomi yang lebih mampan dan berbentuk jangka panjang. Sebagai contoh, kalau kita nak memberikan dari segi pemberian cash, pemberian wang tunai, kalau kita melihat dalam perspektif jangka panjang, sebagai contoh pengenalan kepada universal basic income dan sebagainya, ataupun pengenalan kepada living wage, ini saya fikir rentas bipartisan. Siapa-siapa pun di masa hadapan yang memerintah patut meneruskan agenda-agenda yang saya lihat lebih kepada pro kepada masyarakat yang begitu terjejas akibat daripada pandemik ini. Itu apa yang kita akan mungkin jangkakan juga. Prof, kalau saya boleh bawakan diskusi ini juga kepada lebih sedikit terperinci melihat kepada angka ataupun struktur ekonomi yang perlu kita rombak, kita ubah. Pertama sekali, Prof, kalau boleh saya nak bawakan dalam aspek produktiviti. Ini adalah perkara yang menjadi cabaran sebelum pandemik COVID-19 pun. Ini masalah struktur kita. Kalau kita lihat, kita antara yang terendah berbanding dengan negara-negara jiran dari sudut produktiviti kita. Apa lagi penambahbaikan? Teknologi adalah satu perkara yang perlu diberikan tumpuan. Namun kita melihat bahawa FDI kita, DDI kita ini terlampau bergantung kepada tenaga kerja yang lebih murah. Jadi mungkin keselesaan itu mewujudkan mereka mungkin sukar ataupun tidak mahu berganjak kepada penggunaan teknologi ataupun apa sebenarnya cabaran utama, Prof, yang menyebabkan produktiviti kita ini sukar betul untuk bertambah baik dan juga meningkat? Bagi saya ini melibatkan reformasi dalam dalam pasaran buruh kita. Ya. Jadi maksudnya bila kita cakap dengan produktiviti dan juga kebergantungan kepada buruh asing, ini melibatkan masalah struktur dan dia berkait dan asasnya adalah pasaran buruh kita. Jadi bila kita kata pasaran buruh produktiviti, ia melibatkan juga aspek lain, sebagai contoh dari segi sistem pendidikan kita. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kalau kita nak buat satu perubahan dalam struktur, jadi kita perlu mengambil kira bagaimana kita nak membuat reformasi dari segi dasar pendidikan kita. Okey, dan juga bagaimana kita nak membuat pelaksanaan aplikasi teknologi. Saya tidak nafikan kalau kita kata seperti digital economy, ini seperti yang memang kita kata selalu diperkatakan. Tetapi apa yang saya nampak missing dalam link ini adalah daripada strategi khusus kepada sektor-sektor yang tertentu. Okey, ini yang saya nak tekankan. Sebagai contoh, kita bercakap pasal Belanjawan 2022 dan juga Rancangan Malaysia ke-12, tetapi kita tidak ada perancangan yang khusus kepada setiap sektor itu. Terutamanya, okey, kalau kita nak lihat bagaimana nak meningkatkan produktiviti. Tapi produktiviti sebagai contoh dalam sektor pertanian.
di mana kita punya dasar ergo makanan 2.0 masih tidak ada. Jadi kita tidak nampak satu perkara yang spesifik menjurus kepada sektor pertanian contohnya untuk meningkatkan produktiviti kita dengan menggunakan aplikasi teknologi-teknologi yang dikatakan moden itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada sektor perindustrian, di mana kita punya pelan induk perindustrian. Pelan induk perindustrian ketiga kita sudah pun tamat pada tahun 2020. Jadi tidak ada satu perancangan spesifik dalam sektor perindustrian supaya kita boleh mengkhusus dan melihat bagaimana produktiviti dapat ditingkatkan dari segi bagaimana kita nak mengalih daripada mengurangkan pergantungan kepada sektor-sektor 3D yang bergantung kepada buruh asing yang kita kata 3D itu, dirty, dangerous, difficult itu, untuk kita jadikan dia supaya less difficult, less dangerous dan juga tidak begitu yang dikatakan susah. Jadi begitu juga dalam sektor perkhidmatan. Kita punya capital market master plan masih lagi belum dibentangkan. Jadi ini yang saya lihat perlu dikhususkan supaya nanti kita tidak lagi ataupun memperkenalkan sesuatu dasar itu secara yang begitu generik tetapi lebih fokus kepada sektor-sektor tertentu. Ya, Prof, kita tahu apa masalah yang dihadapi oleh struktur ekonomi Malaysia. Namun ini adalah usaha yang berpanjangan, melibatkan banyak pihak dan sebagainya, dan kemahuan politik itu adalah keutamaan sekali dan juga kemahuan industri itu untuk berubah juga diperlukan. Bagaimana untuk kita melihat? Kerana ada yang melihat bahawa ekonomi kita ini masih lagi tertumpu kepada sektor-sektor tradisional. FDI kita yang kita tarik masuk ke dalam negara juga masih tertumpu kepada untuk mengambil pekerja-pekerja kurang mahir ataupun separah mahir. Kita mahukan ini adalah pekerja-pekerja mahir yang diberi kerja, yang gajinya tinggi dan sebagainya. Ini perubahan struktur juga, perubahan dasar yang kita perlukan. Bagaimana ini harus menjadi tumpuan? Kerana dalam kita bercakap rakyat 4.8% pengangguran dan sebagainya, kita perlu isi kekosongan ini dengan mereka dan memastikan kemahiran mereka sentiasa diasah dan meningkat dari masa ke masa, Prof. Saya bersetuju. Sebab itu bila kita membincangkan isu struktur, satu perkara yang mungkin kita dah lupa adalah kita masih lagi berada dalam perangkap pendapatan pertengahan. Sebab itu sebenarnya Bank Dunia selalu baru-baru ini pun sekali lagi menekankan aspek ini yang mana kita maksud ekonomi Malaysia ini perlu keluar daripada perangkap pendapatan pertengahan ini. Dan kalau kita lihat pun mengikut sasaran Bank Dunia ni, kita mungkin akan mencapai ataupun keluar daripada perangkap pendapatan pertengahan ini sekitar 2024-2028. Jadi kalau ini boleh dipercepatkan dengan dasar yang baru, dasar yang betul-betul menjurus kepada structural reform, lebih awal kita keluar daripada perangkap pendapatan pertengahan, lebih mudah kita boleh address isu-isu yang disebutkan tadi. Perangkap pendapatan pertengahan ini secara asasnya adalah apabila sesebuah ekonomi itu, bila kita sudah pun berada pada tahap pertengahan tetapi kita tidak boleh keluar daripada ataupun menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Akibat daripada ini kita tidak menjadi frontier of technological advancement. Dan akibat daripada itu kita tidak dapat keluar daripada kebergantungan kepada buruh asing dan menyebabkan kita punya pasaran buruh dan juga dari segi kadar upah itu tidak dapat meningkat. Bila kadar upah tidak dapat meningkat, ini yang disebabkan kita tidak dapat menarik pekerja-pekerja yang kita katakan berpendapatan tinggi, tetapi kita berjaya menarik mereka pekerja-pekerja asing yang berpendapatan rendah dan kebanyakan ramai daripada mereka adalah yang dikatakan tidak mempunyai dokumen yang sah. Jadi inilah sebenarnya perkara yang kita perlu lihat balik kepada melihat kepada struktur ekonomi kita dari sudut sistem pendidikan kita, dari sudut sistem sektor pasaran buruh kita, dan juga usaha untuk kita nak memastikan bahawa perbelanjaan yang akan diletakkan oleh kerajaan dapat meningkatkan produktiviti kita. Jadi ini peranan kerajaan. Jadi maksud saya peranan kerajaan itu dilihat lebih signifikan pasca pandemik ini, dan ini yang saya jangka. Dan saya berfikir dalam konteks ini kerajaan perlu merubah pemikiran supaya tidak terlalu obses terhadap defisit, terhadap hutang, kerana saya fikir kita masih lagi mempunyai keupayaan untuk berbelanja supaya kita dapat meningkatkan lagi pelaburan-pelaburan yang dapat meningkatkan pembangunan modal insan, pelaburan yang dapat meningkatkan lagi dari segi kita punya daya saing di masa hadapan, perbelanjaan terhadap sistem kesihatan, perbelanjaan terhadap sistem pendidikan kita, supaya akhirnya walaupun nanti
hutang kita meningkat, defisit kita meningkat, saya yakin bahawa pihak-pihak credit rating agencies tidak akan menurun taraf ekonomi kita kerana mereka nampak adanya perbelanjaan produktif untuk masa depan negara yang dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan kita, produktiviti kita di masa hadapan. Prof, apabila ada berita baru-baru ini yang keluar dan juga ini sudah keluar sebelum ini namun dikeluarkan lagi dan juga dihangatkan kembali apabila dua gergasi teknologi Facebook dan juga Google tidak memilih Malaysia disebabkan oleh dasar-dasar kita, dasar kabotaj dan sebagainya, yang masih lagi ada juga dasar kita yang masih lagi pada tahun 80-an, masih lagi dibawa kepada hari ini. Ini contoh yang berlaku pada ketika ini sehingga kita tidak terpilih berbanding negara jiran. Namun pada masa yang sama kita melihat dari sudut modal insan, Prof, kalau kita berbincangkan, kita ada melahirkan ramai modal insan yang berkualiti. Pada akhirnya brain drain. Mereka ini berpindah ke negara lain kerana ekosistem dan peluang yang diberikan itu adalah sepadan dengan kemahiran yang mereka miliki. Bagaimana untuk kita memperbaiki ekosistem kita ini, dasar kita ini supaya tidak ketinggalan zaman, supaya kita faham bahawa modal insan kita ini yang kita lahirkan berkualiti match, sepadan dengan apa kemahiran mereka dalam industri tersebut, Prof. Ya, ini juga melibatkan isu-isu struktur yang mana kita perlu melihat dan juga betul-betul apa orang kata melakukan soul searching dalam kita cuba untuk nak mereformasi ekonomi kita supaya lebih kompetitif di masa hadapan. Dalam konteks perbincangan brain drain dan sebagainya, saya ambil contoh sebagai kita lihat wawasan kemakmuran bersama dan kalau kita lihat pun dari segi dasar ekonomi baru dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat contohnya dasar ekonomi baru, kita mempunyai satu perancangan yang mana dikotomi di antara bumi putera dengan bukan bumi putera itu jelas. Dan saya fikir dalam konteks sosio-ekonomi pada ketika itu, ia sebenarnya relevan untuk diperbincangkan dan juga diperketengahkan. Namun begitu dalam konteks abad ke-21 ini, kita perlu melihat kembali adakah dikotomi ini masih lagi relevan untuk kita menuju ke hadapan, dan kita juga perlu lihat bagaimana kita boleh mengelakkan keadaan-keadaan yang menyebabkan adanya elemen-elemen yang tidak kondusif untuk meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan keupayaan rakyat kita, tidak mengira bangsa, tidak mengira kefahaman politik, tidak mengira agama, tidak mengira dari segi regional location. Jadi ini yang sebenarnya kita perlu melihat di masa hadapan, sistem ekonomi yang lebih inklusif dan juga sustainable di masa hadapan. Jadi ini saya fikir perkara yang perlu dilihat supaya kita tidak ketinggalan dengan kita punya regional peers sekarang ini. So itu saya katakan kalau kita tidak melihat ini, dan juga saya fikir sedikit sebanyak kestabilan politik ini pun menjadi faktor utama. Kita lihat saja laporan Fitch Rating baru-baru ini disebabkan oleh faktor ketidakstabilan politik. Fitch Rating menyangkakan bahawa pertumbuhan tahun ini bagi Malaysia adalah 0%. Jadi ini satu amaran dan kita perlu melihat ini dengan lebih serius di masa hadapan. Prof, sekarang inilah tempoh yang sesuai kerana ekonomi kita berada pada base yang rendah untuk kita melihat apa masalah struktur kita, di mana perubahan dilakukan, kerana apabila ekonomi tinggi mungkin ini akan memberikan sebarang intervention, mungkin akan memberikan gangguan kepada pertumbuhan tersebut. Sekarang ini ekonomi rendah, mungkin lebih banyak boleh kita lakukan dengan pantas ataupun keputusan itu boleh dicapai dengan pantas. Prof? Yes. Saya setuju. Memang pada ketika ini adalah peluang untuk kita nak betul-betul apa dikatakan reset ekonomi kita, dan saya fikir ia patut bermula dengan pemerkasaan kepada ekonomi rakyat itu. Bagaimana kita nak cuba memulihkan keadaan dari segi mencipta peluang pekerjaan. Kita kena ingat kalau pertumbuhan 0%, macam mana pekerjaan boleh dicipta? Okey, jadi ini yang perkara kita perlu lihat, dan bagaimana kita nak memperkasakan jaringan keselamatan sosial kita supaya tidak ada lagi yang terpinggir, sektor-sektor tidak formal, dan juga kita perlu pastikan graduan kita mendapat pekerjaan yang sewajarnya dengan kelaikan mereka, dan bukannya kita ada satu fenomena yang terpanggil underemployment. Dan kalau kita lihat sekarang pun gaji graduan pun permulaan sudah pun jatuh pada garis kemiskinan. Jadi ini yang perkara-perkara yang saya fikir perlu dilihat dan perlu dilaksanakan dengan segera, dengan pada masa yang sama tidak perlu juga melihat kepada kepentingan rancangan jangka panjang, kerana kalau kita tidak ada pelaburan dan juga perspektif jangka panjang yang jelas, jadi ini akan menyebabkan
penarafan ataupun jangkaan pertumbuhan itu akan diturunkan kerana tidak adanya prospek pertumbuhan di masa hadapan. Dan saya juga melihat dalam perspektif ini, kerajaan mungkin juga perlu menimbang semula dari segi perbelanjaan infrastruktur yang akan bagi saya juga memberikan manfaat di masa hadapan. Ya, pembelanjaan infrastruktur ini amat penting kerana domino efek itu kepada konektor kecil dan juga kesan berantai positif ekonomi terhadap ekonomi dan sebagainya. Prof, ini juga perbincangan terakhir, soalan terakhir saya. Ini berkaitan dengan tax reform, bukan baharu. Kerana apabila pandemik berlaku, kita melihat bahawa perniagaan itu ditutup. Secara logiknya tidak banyak pemungutan cukai boleh dilakukan, namun perbelanjaan kita besar sekali. Beratus bilion kita belanjakan untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Kutipan sikit, berbelanja besar, ini membawa kepada defisit fiskal yang tinggi. Jangkaan IMF kepada Malaysia juga tinggi untuk 7.1% negara membangun, termasuk Malaysia sendiri. Bagaimana untuk kita membaca dan juga melihat bahawa tumpuan utama reformasi percukaian itu amat penting sekali untuk kerajaan baru, kerana ini akan menentukan berapa banyak duit kita mampu kutip dan berapa banyak duit kita mampu belanja, Prof. Jadi kalau kita lihat daripada sudut reformasi cukai, dalam konteks ini memang saya bersetuju bahawa cukai barangan dan perkhidmatan itu adalah amat diperlukan. Namun begitu, ia adalah daripada faktor masa. Saya fikir pada ketika ini masa memang tidak sesuai untuk kita laksanakan GST. Kita perlu ingat balik, GST dilaksanakan pada tahun 2015 pada ketika pertumbuhan ekonomi pada ketika itu sangat baik dan juga kadar defisit yang terkawal. Jadi saya tidak nampak bahawa GST boleh dilaksanakan dalam masa terdekat. Namun begitu, mungkin di dalam rancangan Malaysia ke-12 kita boleh menilai dan mempertimbangkan untuk memperkenalkan semula GST ini pada mungkin 2-3 tahun selepas ini, kerana GST saya fikir adalah satu sistem cukai percukaian yang cekap dan juga efisien yang mana akan membantu negara kita supaya tidak begitu bergantung kepada hasil daripada minyak. Jadi ini saya fikir satu keperluan yang kita perlukan di masa hadapan. Atau kalau tempoh sekarang ini, Prof, sesuaikah untuk windfall tax sebagai contoh ataupun capital gain tax untuk diperkenalkan? Ya, untuk pada ketika ini saya fikir windfall tax amat sesuai untuk diperkenalkan, dan kalau kita lihat dari segi capital gains tax itu mungkin pada ketika ini mungkin pun dari segi kita punya climate, dari segi investment apa semua pun mungkin tidak begitu sesuai, tetapi saya percaya windfall tax itu boleh diperkenalkan dalam masa terdekat. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami membincangkan dan juga memahamkan saya juga penonton Astro Awani tentang apakah peranan kerajaan baru dalam membaik pulih ekonomi yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Perubahan struktur itu adalah amat penting. Inilah masanya kerana base asas ekonomi kita berada pada tahap rendah. Inilah masa yang paling sesuai untuk kita ubah, kalau tidak semua pun struktur-struktur utama yang membentuk kerangka ekonomi Malaysia untuk memastikan jangka masa panjang 25, 30 tahun, 50 tahun ke hadapan ekonomi kita akan lebih terbuka dan juga lebih bersedia dengan sebarang perubahan dengan lebih pantas.